nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin kita dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Kalau waktu ini manfaat, maka insya-Allah. Kalau waktu ini mudarat, mungkin sekejap lagi kita mati. Yang tu bahaya. Berkata kepada sekelompok sahabat radhiyallahu anhum, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian itu sesuatu yang disedekahkan?" Kita baca bagi perhabis dulu. Setiap tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, amal ma'ruf itu sedekah, nahyul munkar itu sedekah. Bahkan bersetubuh kalian juga adalah sedekah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah memenuhi syahwat juga termasuk sedekah?" Maka kata Nabi SAW, "Bukankah ketika kamu menyalurkan sesuatu pada benda yang haram itu berdosa? Jadi apabila kamu menyalurkan pada yang halal, dah tentulah mendapat pahala." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini jalannya. Bila ada sekelompok orang miskin, Abu Zar duk cerita, ada sekelompok orang miskin mengadu kepada Nabi SAW. Orang kaya ada duit, boleh jamu orang makan, dapat pahala. Orang kaya ada duit, boleh buat bangunan tahfiz, dapat pahala. Orang kaya ada duit, boleh pergi umrah dan haji, dapat pahala. Tapi kami orang miskin ni, apa yang kami dapat? Kami solat, mereka pun solat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami buat kebaikan, mereka buat kebaikan. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tak ada apa-apa. Ini kaedah ya. Apabila kita belajar dan kita mengaji, kita tak rasa tertinggal di dalam beramal. Kita tak akan rasa kecil hati dengan hukum yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Baik. Abu Dhar ni pernah menyebut bahawa nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin kita dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Kalau waktu ini manfaat, maka insya-Allah. Kalau waktu ini mudarat, mungkin sekejap lagi kita mati. Yang tu bahaya. Okey? Abu Dhar adalah sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan bahawa sekelompok orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin ni maksudnya dia ada makanan, takat-takat nak makan saja. Kalau fakir, tak ada langsung nak makan. Itu namanya fakir dengan miskin. Orang miskin ada makan, asas. Asas je. Dia tak ada nak makan dengan udang galah ke, ketam ke apa. Dia tak boleh lah. Dia yang asas saja. Nasi lemak pun nasi lemak kosong. Sambal ikan bilis pun tak ada. Sambal kosong dengan bawang saja. Kalau kita ada, nasi lemak kita paru, ayam, daging. Tiga dalam satu. Kencing manis naik mendadak macam tu. Ini orang miskin. Kalau fakir, dia tak ada duit langsung. Nak makan pun tak ada. Itu beda je. Jadi orang miskin ni, dia tanya dengan Nabi, kami solat, orang kaya pun solat, dapat kat mereka juga. Kami puasa, orang kaya pun puasa, dapat kat mereka juga. Kami tak ada apa-apa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Macam mana ya Rasulullah? Kami nak bersedekah macam mana? Ini sahabat. Sahabat punya sifat mereka tak berhenti duduk kat situ sahaja. Tak rasa banyak amal mereka, melainkan mereka nak belajar apa lagi nak buat, apa lagi nak buat, apa lagi nak buat. Mereka tak reti nak duduk diam. Mereka tanya, ya Rasulullah, apa lagi? Ada wahyu turun tak? Kami nak beramal. Hak dulu-dulu, semua dah buat dah. Allahu Akbar. Kita ni 1400 tahun dah tak buat-buat sampai kelar. Kan? Baik, sehinggalah Nabi SAW bersabda kepada kelompok orang miskin ni. Apa kata Nabi?
bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang boleh disedekahkan? Ada kepada orang miskin? Ada. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata at-tasbih adalah sedekah. Tasbih subhanallah adalah sedekah. Jadi kita kalau lepas solat tadi subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Cantiklah. Maha suci Allah, maha suci Allah itu adalah sedekah. Selain daripada waktu lepas solat, bila-bila masa pun sebutlah subhanallah. Ada masa teringat kepada Allah, sebutlah subhanallah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Viral lah. Jadilah dua puak. Satu puak Aswaja, satu puak Wahabi. Bergaduh. Puak-puak ni dua-dua tak habis lagi. Amal belum, duk bergaduh. Cerita dia mudah saja. Simple. Bagi memahami hadis tu, kadang-kadang orang yang tak mengaji hadis, dia hentam kromo lah. Hadis menceritakan apabila kamu ingin berzikrullah secara lisan, maka Nabi ajak pada kita sebutlah subhanallah. Jangan biarkan Allah itu disebut secara single. Allah, 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 Allah. Tak. Puji Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Salah ke tidak dengan Allah, Allah, Allah? Tak salah. Tapi hak terbaik yang Nabi ajar untuk zikir adalah dengan menggabungkan pujian dengan kalimah Allah. Yang tu dia perbincangan dia. Bukan perbincangan kata boleh ke tak boleh menyebut Allah. Bukan. Cuma kita tu cepat sangat nak menjatuhkan orang lain dan nak menyalahkan orang lain. Tuan-tuan, buka semua hadis. Mau tak mau memang kita kena mengaku. Semua hadis zikrullah, Allah apa Nabi tak akan ajak kita menyebut Allah, 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 Allah saja. Tapi Nabi menggabungkan pujian. Macam ni. Subhanallah. Ya, subhanallah. Satu. Maka kita boleh amal selepas solat. Hak tu direct. Selepas 5 waktu, kita boleh amal 33 kali. Ustaz, hadis sebut macam mana? Khusus bila lepas subuh dengan lepas maghrib. Waktu lain, manusia sibuk. Lepas subuh, kalau boleh buat 5 waktu tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. 33, 66, 99 campur 100 kali. Kalau boleh buat 5 waktu, comel rotan. Tak boleh 2, khusus mengikut hadis, lepas subuh, lepas maghrib. Ni 2 waktu. Kenapa? Biasanya zaman Nabi dulu lepas subuh tak ada lah urusan macam kita. Kita sebelum subuh dah ada atas jalan raya dah. Lain lah. Sebab tu ada orang tanya dia kita, Ustaz ni, kami ni, masjid kami ni, dia susah sikit Ustaz ni. Awak, tiap-tiap Jumaat dia buat sujud sajdah. Kami pula jenis, kalau terlambat, sikit terlambat, jam ni tak tahu nak cakap. Habis roti gardenia pergi calik, tak boleh jam hilang juga. Tak boleh. Dia nanti kalau lah tak tahu nak cakap. Yang masjid pun satu. Bila kita mengaji bab sujud sajdah tu tak ada istilah pada hari Jumaat. Dia tu yang ada istilah adalah Nabi suka pada subuh Jumaat membaca surah Al-Insan wa As-Sajdah. Memandangkan dalam surah Sajdah dengan surah Al-Insan, surah Sajdah tu ada ayat sujud, maka ketika itu pun kita sujud. Bukan matlamat kita, jangan lupa esok sujud Sajdah. Bukan. Jangan lupa esok baca surah Sajdah. Memandangkan dalam tu ada ayat sujud, maka kita pun sujud. Adakah Nabi buat tiap-tiap hari? Dah.
Tak, dia tak buat tiap-tiap hari, dia tak buat tiap-tiap minggu. Itu keadaan yang apabila kita jumpa. Macam dengan solat duha. Kan tak apalah kalau kita buat sendiri, tak apalah. Tapi kalau kita buat secara berjamaah, kita kena tengok keadaan. Tambah-tambah imam kita pula tu ahli qiraat dan ahli taranum. Nalar ke? Surah Sajdah campur surah Al-Insan, dibubuh lagu Soba, lagu Bayati, lagu Nahwan, kita belakang tak ketahuan. Pun karut juga. Ini faham hadis lah. Ini kena faham hadis. Okey? Baik. Jadi kita nak bagi tahu macam mana Nabi kata, bukankah Allah telah menjadikan pada kita itu harta untuk disedekahkan? Apa harta dia? Subhanallah. Maka itu sedekah. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai apa? Tahmid. Alhamdulillah. Itu sedekah. Yang ketiga dipanggil sebagai takbir. Allahu Akbar. Itu juga sedekah. Yang keempat dipanggil sebagai tahlil. La ilaha illallah. Itu juga sedekah. Pak tu dulu tolong faham.